A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat rakaman untuk kelas kita yang sirah berkaitan dengan keadaan Khalifah Rashidin. Semalam kita bincang tentang keempat-empat khalifah. Hari ini kita apakah cara gaya mereka memimpin Khalifah Rashidin ini. Mari kita mula dengan kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan pada fasa ini kita dapat pertama. Baik, kita teruskan kita punya kelas kita pada pagi ini. Baik. Kita cerita tentang dasar pentadbiran. Keempat-empat Khalifah Ar-Rashidin ini umum ni kesemuanya melaksanakan pertama melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Maknanya kalau ada cabaran dan masalah dalam pemerintahan, mereka rujuk pada Al-Quran, mereka rujuk pada Sunnah Rasulullah SAW. Jika mereka ada masalah, kemudian baru mereka berijtihad. Baik. Seterusnya, mereka juga Khalifah mempunyai kuasa membuat keputusan berdasarkan pandangan ahli syura. Mereka ada sistem syura dan ijtihad. Dan Khalifah adalah ketua negara dan Khalifah tidak mendapat hak istimewa dalam mengatasi undang-undang. Ini maknanya dia pun tetap mempunyai terikat dengan undang-undang. Dia tidak bebas daripada sembarang bentuk maknanya ketidakadilan. Maknanya semua kena berlaku adil. Walaupun dia Khalifah, dia tetap terkait dengan undang-undang. Baik. Kemudian rakyat wajib mentaati pemerintah yang taat kepada syariat Allah dan Rasulnya. Bagaimana yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar, taatilah aku jika sekiranya aku mentaati Allah dan kau sanggahlah aku sekiranya aku tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya prinsip dia. Jadi maknanya khalifah ini melaksanakan amanah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka rakyat wajiblah juga menaati perintah khalifah. Yang kedua, khalifah bertanggungjawab menyediakan segala kebajikan dan kemajuan bagi rakyat. Seterusnya, gubernur dan seorang pegawai dilantik berdasarkan kebolehan dan kecebaan bekerja. Bila Islam dah berkembang, so di Khurasan, di Iraq, di Iran, di Mesir, mereka latihkan gubernur-gubernur mewakili khalifah untuk memberikan tanggungjawab mereka di sana kerana dunia semakin besar. Rakyat juga diberi hak memberi pendapat kepada perintah mengikut saluran yang betul. Okey. Kemudian pembaharuan yang dilakukan, ada majlis syura. Dan ini di sini dalam zaman Khalifah Ar-Rashidin, masyarakat dianggoti oleh ahlul jili wal adli, jadi bijaksana dalam konteks mentafsir Al-Quran oleh ilmuwan dan bijak dalam buat keputusan. Berarti ini mempunyai peranan yang amat penting dalam melaksanakan pemerintahan negara. Maknanya walaupun dia khalifah, dia jadi ahli syura dia. Orang-orang yang tertentu yang dipanggil berdasarkan keahlian mereka, kepakaran mereka dan mengurus kendalikan, membantu khalifah dalam mengurus kendalikan negara. Kemudian pentadbiran wilayah, mewujudkan jawatan gubernur sebagai mewakili khalifah. Sebab Islam dah berkembang sampai ke Yaman, sampai ke Mesir, Iraq dan Iran, maka mewujudkan jawatan gubernur ini dan jawatan baru seperti ketua setiausaha, pegawai pembuka cukai, pegawai polis, pengurus pembandaran negara dan ketua hakim. Ini di antara jawatan-jawatan jadi yang menjadi sistem pentadbiran kita khalifah. Dan mereka merupakan jabatan Dewan Al-Judi, iaitu mengendalikan latihan anggota tentera, mengemas klinikan maklumat anggota tentera, mengurus pembayaran gaji pada anggota tentera, mengurus perkara-perkara kebajikan anggota tentera. Dewan Al-Kharaj, iaitu memungut dan menguas hasil negara, menyediakan kemudahan kepada orang-orang yang membayar cukai. Itu. Kemudian kemajuan sosial. Dan kalau kemajuan sosial pula, masyarakat Islam pada zaman ini hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni. Terdapat 3 golongan masyarakat pada masa itu, iaitu di semenanjung tanah Arab yang memeluk agama Islam sejak zaman Rasulullah SAW. Masyarakat Islam luar semenanjung tanah Arab seperti Iraq dan Mesir, dan di golongan bukan Islam, ini kafir zimmi. Dan semua golongan diberi hak dan kebebasan sama rata. Okay. Kemajuan sosial lagi, pendidikan. Masjid merupakan institusi pendidikan utama, utab atau tempat belajar pada kanak-kanak. So, anak-anak belajar di masjid, belajar mengaji, belajar menulis dan sebagainya. Kebajikan dan keadilan, Sayyidina Umar telah memasukkan ijazah kepada orang-orang tu Yahudi yang miskin. Ijazah ni maknanya dia cukai lah.
kemudian tidak memilih kedudukan dalam menguatkan undang-undang. Dan Umar pernah menarik balik tanah milik sahabat mengikut kanun ketamah negara. Itu maknanya walaupun seorang sahabat, tetapi kalau bukan milik dia haruslah dikembalikan. Ini makna kemajuan dan keadilan sosial. Kesannya, pertama corak kepimpinan. Pesan kepimpinan Khulafaur Rasyidin, pertama corak kepimpinan. Pemimpin negara adalah ketua agama yang menjalankan syariat Islam. Sifat pemimpin hanya pemimpin yang berakhlak, berwawasan dan bertanggungjawab sahaja layak memajukan negara. Ekonomi, dasar ekonomi yang adil mewujudkan kestabilan rakyat dan sosial. Pemerhatian kepada ilmu, ada akal dan nakli. Maknanya di sini ialah ilmu-ilmu dalam Al-Quran dan juga ilmu berdasarkan kajian mereka, dan rakyat layan sama rata dan adil, kebajikan rakyat diutamakan. Okey. Kemudian akibat kalau membelakangi kepimpinan, kalau ada maksudnya ini ada yang menentang dan sebagainya, maka mereka akan mendapatkan masalah lah. Iktibar daripada Khalifah Al-Rashidin ini. Jadi makna kalau kita ulang balik, seperti orang murtad, orang yang tak mau bayar zakat, inilah mereka akan diperangi oleh Khalifah Al-Rashidin. Lebih-lebih lagi kalau mereka cuba menggugat keamanan kerajaan Islam di Madinah. So, sebagai kesimpulannya, ikhtibar daripada zaman Khalifah Al-Rashidin ini, pertama ialah akidah. Hidup berpedoman akidah yang benar, bersih dari amalan khurafat dan bid'ah, sanggup menghadapi ancaman demi agama. Maknanya sepanjang pemerintahan mereka ini, mereka jaga akidah betul-betul, memantapkan akidah umat dan sebagainya. Dilakukan apa-apa yang perlu. Dapat syariat, cara hidup berdasarkan syariat Islam, kuat beribadah, sentiasa berjihad dan mengorbankan harta dan nyawa. Clear. Akhlak, melaksanakan tuntutan Al-Quran melalui perkataan dan perbuatan, jika contoh kedua hasanah, para sahabat dan sebagainya. Sistem sosial, layanan yang adil, kebebasan mengamalkan agama. Kemudian dakwah, penyebaran dakwah dilakukan oleh individu dan kerajaan, sanggup melakukan rintangan untuk berdakwah. Maknanya Islam berkembang tempat ini, tempat ini sampai ke Maghribi, sampai ke Iran dan Pakistan, ke utara sampai ke sempadan Rom di Syria, kemudian sampai ke bawah lagi, iaitu sampai ke Yaman. Dan ini adalah kebesarnya, dan akhirnya dakwah berjalan dengan baik. Jadi pelajar-pelajar sekalian, sila pastikan anda dah menyemak saya dah tengah kuliah. Ada tengok dalam deskripsi di bawah, sila klik deskripsi di bawah untuk latihan anda yang perlu anda lakukan dan membuktikan bahawa anda telah mengikuti kelas ini. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.